Ibnu Bajjah atau nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Al-Sayyikh Al-Tujibi Al-Andalusi Al-Samkusti merupakan ahli falsafah dan doktor Muslim Andalusia yang dikenali di barat dengan nama latinnya Avempis. Beliau lahir di Zaragoza, Spanyol pada tahun 1082 Masihi dan beliau telah wafat di Fez, Maghribi pada tahun 1138 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga At-Tujib yang bekerja sebagai pedagang emas. Dan oleh kerana itulah beliau juga dikenali dengan gelaran At-Tujibi. Seterusnya, para ahli sejarah memandangnya sebagai orang yang berpengetahuan luas dan mampu dalam berbagai ilmu. Selain daripada berpengetahuan luas dalam bidang kedoktoran, matematik, fizik dan astronomi, beliau juga mahir dalam ilmu sastra, tata bahasa dan falsafah kuno. Ibnu Bajjah juga mempunyai kitab penulisannya sendiri. Namun, kebanyakan kitab penulisannya tidak lengkap oleh kerana kematiannya di usia yang awal. Sumbangan utamanya dalam falsafah Islam ialah ideologinya, buah fikirannya pada fenomenologi jiwa. Namun sayang, kajiannya tidak lengkap oleh kerana faktor yang sama, kematiannya yang awal. Selain daripada seorang ilmuwan yang hebat dan penghafaz Al-Quran, beliau juga merupakan seorang penyair bagi golongan Al-Murabitun yang terkenal. Selain itu, beliau juga merupakan ahli muzik. Beliau berbakat dan merupakan pemain gambus yang handal. Seterusnya, kehebatan dalam bidang kepimpinan pula mula terselah ketika Ibnu Bajjah telah dilantik sebagai seorang menteri ketika era pemerintahan Abu Bakar Ibrahim yang berkuasa di Saragossa. Latar belakang pendidikan Ibnu Bajjah. Beliau merupakan seorang ahli hafizul Quran. Beliau telah menghafal sebanyak 30 juzuk ayat Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, para ulama dan ilmuwan Islam pada ketika dahulu, mereka menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai pendamping bagi mereka. Hal ini bertujuan apabila mereka berhujah menggunakan ayat Al-Quran, ulasan ataupun hujah mereka itu lebih kukuh. Kemudian mereka menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai panduan untuk mereka jalani hidupan mereka. Oleh itu, mereka sanggup menghafal ayat Al-Quran dan memahami ayat Al-Quran dengan lebih mendalam. Kemudian, Ibnu Bajjah juga merupakan seorang sastrawan dan ahli bahasa yang hebat. Seperti mana yang kita tahu, beliau pernah menjadi penyair bagi golongan Al-Murabitin. Golongan Al-Murabitin ini dipimpin oleh Abu Bakar Ibrahim Ibnu Tafalwi. Bukan itu sahaja, Ibnu Bajjah juga merupakan seorang yang hebat dalam dunia muzik. Antara alatan yang berjaya beliau kuasai sehingga menjadikan beliau seorang pemain profesional ialah bermain alatan gambus. Selain itu, Ibnu Bajjah juga merupakan seorang yang hebat dalam bidang perubatan. Beliau juga pernah dijadikan sebagai doktor yang hebat dan terkenal di Sepanyol pada ketika dahulu. Seterusnya, Ibnu Bajjah juga giat dalam bidang politik. Ibnu Bajjah bermula giat dalam bidang politik di tempat kelahirannya sendiri di Zaragoza. Kehebatan beliau dalam mentadbir menarik minat pemerintah ketika itu sehingga beliau dilantik sebagai seorang menteri. Lebih menakjubkan lagi apabila Ibnu Bajjah ini bukan sahaja menguasai dalam bidang ilmu falsafah, malah beliau telah menguasai dalam bidang ilmu-ilmu yang lain. Antara ilmu-ilmu lain yang beliau kuasai ialah ilmu matematik, ilmu fizik dan ilmu falak. Beliau juga seorang penulis buku yang hebat sehingga buku-buku yang telah diterbitkan dijadikan sebagai rujukan kepada ahli-ahli falsafah yang lain. Antara buku-buku yang ditulis kebanyakan ialah berkaitan dengan ilmu-ilmu logik.
Sumbangan Ibn Bajjah dalam pendidikan dan falsafah. Karya yang pertama ialah Risalah Al-Wida'. Risalah Al-Wida' yang menceritakan tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam dan huraian mengenai bidang perubatan. Buku tersebut dipercayai masih tersimpan di perpustakaan Bodleian. Karya yang kedua pula ialah Risalah Tadbil Al-Mutawwahid. Risalah ini mengandungi tentang pandangan beliau dalam politik dan falsafah. Ia lebih menekankan kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut mutawwahid. Kandungan buku ini seperti buku Al-Madinah Al-Fadilah kerana Al-Farabi. Risalah Tadbil Al-Mutawwahid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol setelah wafatnya Ibn Bajjah. Risalah yang ketiga pula ialah Risalah Al-Ittisal Al-Aqbil Al-Insan. Risalah ini menceritakan dan menerangkan tentang perhubungan akal terhadap manusia berserta huraian mengenainya, iaitu dalam risalah ini Ibn Bajjah menerangkan bahawa akal dan penyakit mempunyai kaitan, dan dalam risalah ini juga ia menerangkan lebih kepada jenis-jenis perubatan yang berkaitan dengan psikologi. Risalah yang keempat pula ialah Kitab An-Nafs. Kitab An-Nafs yang berkaitan tentang persoalan yang berkaitan tentang jiwa manusia dengan Tuhan dan pencapaian manusia yang tertinggi dari kewujudan manusia, iaitu kebahagiaan. Persoalan ini banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, Al-Farabi dan Ar-Razi. Sumbangan Ibn Bajjah dalam bidang falsafah. Sumbangan Ibn Bajjah dalam bidang falsafah boleh disamatarafkan dengan Al-Farabi dan Aristotle. Dalam salah satu bukunya yang terkenal, Tadbil Al-Mutawwahid. Ini kerana dalam bidang ini beliau telah mengemukakan suatu gagasan falsafah ketuhanan yang membawa maksud manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Berkaitan dengan teori Ittisal tersebut, Ibn Bajjah juga mengajukan satu bentuk epistemologi yang berbeza dengan corak yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dunia Islam Timur. Jika Al-Ghazali berpendapat bahawa ilham adalah sumber pengetahuan yang lebih penting dan dipercayai, sebaliknya Ibn Bajjah mengkritik pemikiran tersebut dan menetapkan bahawa sesungguhnya berseorangan mampu pada puncak pengetahuan dan melebur akal fa'al bila mana ia telah bersih dari kerendahan dan keburukan masyarakat. Ibn Bajjah berpandangan manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan, berfikir dan tidak semestinya berfikiran konservatif dengan mengatakan mendekati Tuhan hanya dengan amalan tasawuf semata-mata seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin dan mengesuai jiwa. Ibn Bajjah berpendapat lagi, seorang itu harus mengupayakan perjuangannya untuk berhubung dengan alam, sama ada bersama-sama dengan masyarakatnya ataupun secara terpisah. Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi dengan idea-idea dari Al-Farabi. Pemikiran lanjut mengenai falsafah Ibn Bajjah dapat diikuti dalam teks Risalah Al-Wida' dan Tadbil Al-Mutawwahid yang secara umumnya merupakan pembelaan dan sokongan kepada pencetusan idea dan falsafah yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina, kecuali pada bab berkaitan perihal menyepi dan menyendiri. Terdapat satu persamaan yang agak ketara antara Al-Farabi dan Ibn Bajjah, iaitu dalam aspek meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir bersependapat bahawa akal dan wahyu merupakan hakikat yang tidak dapat diregang, dipisahkan, walhal ia saling bersatu padu. Ibn Bajjah berpendapat dengan adanya akal dan wahyu, seorang itu mampu mengenali apa sahaja kewujudan, sama ada tentang benda maupun Tuhan. Dari sudut moral, Ibn Bajjah berfilasafat bahawa antara tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Untuk itu, diperlukan usaha yang bersumber pada kemahuan bebas dan pertimbangan akal dan jauh dari nafsu liar. Ibn Bajjah mengelompokkan perbuatan manusia kepada perbuatan haiwan dan perbuatan manusia. Watak sejati manusia pada hakikatnya bersifat intelektual yang merupakan karakteristik semua bentuk spiritual. Dan hanya manusia spiritual inilah yang benar-benar dapat mengecapi kebahagiaan. Ibn Bajjah menyatakan bahawa kemajuan intelektual bukan semata-mata untuk usaha manusia,
tetapi disempurnakan oleh Tuhan dengan memasukkan cahaya ke dalam hati. Pemikiran Ibn Bajjah tersebut menurut Al-Hanafi menampaknya telah mempengaruhi Immanuel Kant, meskipun Kant telah menambah pemikiran-pemikiran baharu yang menyebabkan ia lebih maju dari Ibn Bajjah. Dari sudut politik pula, segelintir masyarakat beranggapan bahawa Ibn Bajjah menginginkan seseorang menjauhkan diri dari masyarakat. Tetapi sebenarnya Ibn Bajjah bermaksud bahawa seseorang mutawahid harus sentiasa berhubungan dengan masyarakat. Artinya, seseorang itu mampu menguasai diri dan sanggup mengendalikan hawa nafsu, tidak terseret ke dalam arus perbuatan rendah masyarakat. Dengan kata lain, ia harus yakin akan diri sendiri dan merasa selalu bahawa dirinya contoh tauladan masyarakat dan bukan tenggelam di dalam arus masyarakat. Sebaliknya, jika masyarakat tidak baik, maka seseorang harus menyepi dan menyendiri. Ibn Bajjah menyedari bahawa kalangan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku muda tidak ramai jumlahnya. Menurut beliau, mereka yang mempunyai sifat mula ciri-cirinya adalah selalu menjaga kesihatan. Mereka memerlukan sedikit pengetahuan tentang kesihatan agar dapat merawat dan menjaga diri. Selain itu, kesederhanaan dalam kehidupan adalah salah satu ciri sifat mulia. Hal ini kerana sesuatu yang tidak penting seperti kemahuan adalah bukan tujuan utama bagi kehidupan seseorang individu. Ciri terakhir ialah sifat mulia seseorang haruslah banyak bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan menjauhi mereka yang mementingkan diri sendiri. Pemikiran Ibn Bajjah. Pada awalnya, pengajian tentang ilmu falsafah di Andalus tidak terlalu berkembang seperti di wilayah timur. Namun, pada abad ke-11 Masihi telah munculnya ramai ilmuwan yang meletakkan batu asas bagi sebuah revolusi ilmu dan falsafah yang tulen. Puncak dari revolusi ini ialah hidupnya kembali Aristotelisme dan tersebarnya falsafah Yunani Arab ke dalam dunia barat. Ibn Bajjah juga menempatkan dirinya dalam arus utama tradisi Neoplatonik peripatetik yang diperkenalkan oleh Al-Farabi. Oleh sebab itu, falsafah Ibn Bajjah banyak dipengaruhi oleh pemikiran timur seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Ini kerana kawasan timur lebih dahulu melakukan penelitian ilmiah berbanding kawasan barat. Menurut Ibn Bajjah, setiap perkara yang wujud, yakni maujudat, terbahagi kepada dua. Pertama, perkara yang bergerak, dan yang kedua, tidak bergerak. Perkara yang bergerak ini adalah jisim, yang sifatnya adalah terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap sesuatu yang digerakkan itu. Gerakan ini pula digerakkan oleh gerakan yang lain, yang akhirnya rentetan gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang langsung tidak bergerak. Dalam arti kata lain, penggerak yang tidak berubah. Gerak inilah yang bersifat azali. Gerakan suatu jisim mustahil timbul dari sifatnya sendiri, sebab sifatnya adalah terbatas. Oleh kerana itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinity terhadap gerakannya, iaitu tidak terbatas. Gerakan yang tidak terbatas, yang mana Ibn Bajjah menyebutnya sebagai akal. Kesimpulan daripada pemikiran Ibn Bajjah ini, gerakan alam ini ianya digerakkan oleh akal. Kerana yang tidak bergerak itu ialah akal itu sendiri. Ia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Jadi akal inilah yang disebut dengan Allah sebagai akil dan makul, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina. Perlu diketahui juga bahawa para falsafah Muslim pada umumnya menyebut Allah itu adalah akal. Dakwaan yang mereka utarakan ialah Allah itu adalah pencipta dan pengatur alam, yang mana alam ini beredar menurut aturan rancangannya sendiri. Maka mestilah ia, yakni Allah, memiliki daya fikir. Kemudian dalam mentauhidkan Allah semutlak-mutlaknya, para falsafah Muslim menyebut Allah adalah zat yang satu, yang mempunyai daya fikir, yakni akal, juga berfikir, yakni akil, dan objek pemikirannya sendiri, yakni makul.
keseluruhannya adalah zatnya ya Allah yang Maha Esa. Sebagaimana Aristotle, Ibn Bajjah juga mendasarkan falsafah metafiziknya pada fizika itu sendiri. Mendakwa adanya Allah adalah dengan adanya gerakan di alam ini. Jadi Allah adalah bersifat azali dan gerakannya bersifat tidak terbatas. Maka di sini dapat dilihat kelebihan Ibn Bajjah. Walaupun ia berangkat ataupun dia ambil dari falsafah Aristotle, namun ia tetap kembali pada ajaran Islam. Dasar kepada falsafah Aristotle ialah ilmu pengetahuan alam yang tidak mengakui adanya sesuatu di sebalik alam ini, iaitu pencipta. Jadi hakikat daripada semua ini dapat saya simpulkan bahawa gerakan alam ini adalah berpunca daripada akal yang ada pada manusia itu. Tapi akal ini tidak bergerak. Dia hanya memberi arahan kepada tubuh badan untuk menggerakkan sesuatu dan menjadikan sesuatu itu ada faedahnya. Dan penghujung ataupun pencipta asal bagi akal ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah bersih padanya segala bentuk yang boleh dikaitkan dengan makhluknya, sama ada dari segi bergerak ataupun tidak bergerak. Allah bersih daripada segala bentuk yang boleh disifatkan kepada makhluk. Jadi tidaklah Allah itu ada padanya bergerak ataupun tidak bergerak, kerana itu adalah sifat makhluk, mustahil ada pada pencipta. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Muhammad Farhan bin Wahiri akan menceritakan mengenai falsafah akhlak ataupun falsafah tasawuf bagi Ibn Bajjah. Ibn Bajjah membahagikan tasawuf kepada dua jenis perbuatan. Yang pertama, perbuatan yang berteraskan kepada nafsu atau emosi. Yang kedua ialah perbuatan yang berteraskan kepada logik akal atau pemikiran yang waras. Apakah yang tersebut itu? Ibn Bajjah menghuraikan dua jenis perbuatan tersebut dengan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama merupakan contoh apabila seseorang itu tersepak batu dan kakinya berdarah. Bila mana dia menggunakan nafsu ataupun emosi, dia akan marah dan membaling batu tersebut. Hal ini kerana sifat ini selari dengan sifat haiwaniyah, iaitu sifat yang hanya menggunakan emosi tanpa menggunakan akal, dan akan memusnahkan mana-mana yang mengganggu hidup mereka. Kemudian bagi mereka yang menggunakan logik akal atau pemikiran yang waras, apabila tersepak batu, mereka akan mengalihkan batu tersebut supaya batu itu tidak mengganggu orang lain pula. Hal ini selarilah dengan jiwa ataupun manusia yang diberikan akal oleh Tuhan. Kemudian contoh kedua merupakan contoh apabila kita makan. Mereka yang menggunakan nafsu atau emosi akan makan secara berlebihan tanpa memikirkan kesan buruk dan baiknya. Manakala bagi mereka yang menggunakan logik akal atau pemikiran yang waras, mereka hanya makan untuk keperluan hidup dan menambah tenaga sahaja. Dua perbuatan ini nampak sama pada zahirnya, akan tetapi bagi Ibn Bajjah yang menjadi perbincangan adalah motif atau tujuannya, sama ada berpandukan akal ataupun emosi semata. Seterusnya saya akan berkongsi sedikit pesan Ibn Bajjah. Katanya, semua orang perlu melebihkan penggunaan rasional akal berbanding emosi untuk melahirkan individu yang lebih baik akhlak dan budi pekertinya. #HumanWithHumanity. Kesimpulannya, Ibn Bajjah merupakan seorang tokoh ahli falsafah yang sangat memanfaatkan hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Walaupun usia hidupnya yang singkat, beliau telah menceburi pelbagai bidang ilmu bukan sahaja untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan beliau memberikan manfaat kepada agama dan masyarakat sehingga kini.